Assalamualaikum, nama saya Dana Nabila Tasha bin Hamdan, nombor metrik AA2000381. Bagi pengenalan pada projek kami, umumnya seperti yang kita ketahui, pada masa kini telefon bimbit digunakan dengan meluas dalam kalangan masyarakat. Hampir setiap orang dewasa maupun remaja mempunyai telefon bimbit. Ia sudah menjadi kepentingan bagi masyarakat pada masa kini. Tambahan pula, dengan fungsi telefon bimbit pada masa kini yang mempunyai pelbagai fungsi termasuklah menghubungi, bersembang, menonton video dan bermain permainan video. Dalam hal ini, pengguna terutamanya pelajar banyak menggunakan telefon bimbit untuk menghadiri kelas sebagai alternatif lain selain komputer riba. Hal ini boleh menyebabkan gangguan muskuloskeletal iaitu gangguan fungsi ligamen, otot, saraf, sendi dan tendon serta tulang belakang. Ianya boleh terjadi apabila pelajar perlu tunduk dalam masa yang lama setiap kali menghadiri kelas ataupun menggunakan telefon bimbit. Daya yang ada pada leher meningkat semakin kita condongkan kepala kita, menyebabkan kelengkungan pada tulang belakang. Seterusnya, latar belakang kajian. Seperti yang kita ketahui, telefon bimbit menjadi kepentingan bahkan menjadi keperluan bagi sesetengah masyarakat. Masalah kesihatan dan postur badan juga boleh terjadi berikutan penggunaan telefon bimbit yang terlalu lama di mana rata-rata pengguna perlu tunduk sewaktu menggunakannya. Berdasarkan kajian sedia ada, pemegang telefon bimbit tidak boleh laras tidak begitu relevan memandangkan ianya ditetapkan mengikut ketinggian tertentu dan tidak mengikut keselesaan pengguna. Dengan adanya pemegang telefon bimbit boleh laras, urusan dapat diselesaikan dengan mudah dan kurang masalah kesihatan. Kelebihan telefon bimbit ini adalah dapat mengurangkan masalah kelengkungan pada tulang belakang, text neck dan juga postur. Ergonomik membawa maksud tentang undang-undang kerja. Antara isu kesihatan yang sering terjadi akibat pengabaian penggunaan pemegang telefon bimbit adalah ketidakselesaan, kelengkungan tulang belakang, tekanan pada mata dan sakit leher dan bahu. Dari kajian ini, kami dapat menghasilkan cadangan dan garis panduan untuk menangani ergonomik, keselesaan dan masalah kesihatan yang berkaitan ketidakselesaan dan gangguan muskuloskeletal semasa menggunakan telefon bimbit. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan tentang kaedah kajian. Jadi, kaedah kajian yang telah kami gunakan adalah kami telah mengedarkan link Google Form kepada para pelajar Universiti Tun Hussein Al Malaysia dan hasilnya kami mendapat seramai 68 orang responden. Jadi, di dalam Google Form tersebut kami telah bertanyakan beberapa soalan yang berkenaan dengan penggunaan telefon bimbit serta pemegang telefon yang digunakan oleh mereka semasa melakukan aktiviti seharian. Jadi, antara soalan yang ditanya adalah pernahkah mereka menggunakan pemegang telefon seperti yang telah kami nyatakan dalam Google Form tersebut. Di manakah mereka meletakkan pemegang tersebut jika mereka menggunakannya, adakah mereka selesa semasa menggunakan pemegang telefon tersebut, berapa purata masa dalam sehari yang mereka ambil dalam penggunaan telefon bimbit dan di manakah mereka merasakan kesakitan semasa menggunakan pemegang telefon bimbit yang tidak boleh laras tersebut. Dan bagi soalan yang terakhir tersebut, kami memberikan pilihan jawapan iaitu kesakitan di bahagian leher, bahu, mata, pergelangan tangan dan juga pada bahagian belakang badan. Jadi soalan-soalan yang kami tanyakan ini adalah berdasarkan kajian terhadap gangguan muskuloskeletal iaitu kesakitan di bahagian tulang, sendi dan otot. Dan kami juga dan Google Form tersebut juga dan soalan tersebut juga adalah berdasarkan risiko kesihatan yang akan terjadi sekiranya seseorang itu menggunakan telefon bimbit dalam jangka masa yang panjang. Sekarang saya akan teruskan dengan keputusan dan perbincangan. Jadi berdasarkan Google Form yang telah kami edarkan tadi, keputusan yang kami dapat adalah berdasarkan graf yang saya tunjukkan ini. Jadi berdasarkan graf masalah yang dihadapi oleh para pelajar semasa menggunakan pemegang telefon bimbit tidak boleh laras ini,
kami mendapati terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi 92% daripada responden menghadapi masalah di bahagian leher. 55% menghadapi masalah di bahagian bahu, 94% di bahagian mata, 48% di bahagian pergelangan tangan, dan 89% daripada orang responden sakit di bahagian belakang badan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir Haris bin Muhammad Abu Bakar bernombor metrik AA200757. Bagi pengukuran data antropometrik, hasil keputusan data antropometrik telah dirangka dalam darjah 1. Data yang diperoleh telah diukur dan dianalisis menggunakan Statistical Package of Social Science SPSS 16. Dengan berbuat demikian, kami boleh mendapatkan data yang lebih jitu. Jadi, di sini jadual 1 telah menunjukkan keputusan data antropometrik pelajar UTHM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Hanif dan nama materi saya ialah AA200784. Saya ingin menceritakan tentang pemegang telefon semasa dan cadangan reka bentuk pemegang telefon yang boleh dilaras. Seperti yang tuan boleh lihat pada gambar yang saya lampirkan ini, pemegang telefon semasa ialah yang di atas dan cadangan yang kami adalah pemegang telefon boleh laras. Jika kita menggunakan pemegang telefon bimbit yang ada di pasaran, iaitu semasa, dia tidak dapat mengubah kedudukan mengikut kesesakan kita kerana ia tidak boleh dilaras. Oleh itu, dengan cadangan yang kami ingin sampaikan, iaitu pemegang telefon yang boleh dilaras, kita dapat mengubah kedudukan ataupun sudut mengikut kesesakan kita supaya kita berasa lebih selesa. Bukan itu saja, reka bentuk ini kita juga membuatkan ia boleh dilipat supaya kita boleh dibawa supaya kita boleh membawa pemegang telefon itu ke mana-mana saja dan juga menyelamatkan ruang. Dan objektif kita untuk reka bentuk ini ialah mengurangkan kelengahan yang berlaku jika kita melihat telefon pada jangka masa yang lama. Sindrom TechSnap juga sering berlaku jika kita melihat telefon pada masa jangka yang panjang. Ia akan memberikan tekanan kepada leher, bahu dan belakang yang boleh membuatkan kita menjadi kelengahan dan berasa tidak selesa. Seterusnya kita beralih kepada demonstrasi pemegang telefon boleh dilaras. Untuk perkara yang pertama ialah kedudukan kepala dan skrin. Ukuran yang telah dikaji ialah sebanyak 20 cm hinggalah 30 cm. Yang kedua ialah kedudukan mata. Ukuran yang telah dikaji ialah sebanyak 20 darjah hinggalah 25 darjah. Yang ketiga ialah kedudukan siku. Ukuran yang dikaji ialah selari dengan meja. Yang keempat ialah kedudukan pergelangan tangan, iaitu sebanyak 45 hingga 50 darjah. Dan yang terakhir ialah ketinggian skrin, iaitu 15 hingga 20 cm. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Iminci dan sekarang saya akan membincangkan kesimpulan bagi projek kami. Sebagai kesimpulan, kami telah membuat penambahbaikan untuk pemegang telefon bimbit yang sedia ada kepada pemegang telefon bimbit boleh laras. Kami menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data-data permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar UTHM bagi mendapatkan idea dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan keputusan dan perbincangan, kami mendapati bahawa banyak pelajar tidak selesa dan menghadapi masalah sakit di bahagian leher, bahu, mata, pergelangan tangan dan belakang badan semasa menggunakan pemegang telefon bimbit tidak boleh laras. Bukan itu saja, kami juga telah membandingkan faktor lain seperti kemudahan pengguna untuk membawa ke mana-mana saja dan menjadikan pemegang telefon bimbit boleh dilipat dan mudah dibawa. Berdasarkan data Google Form dan data antropometrik, kami telah berjaya menghasilkan reka bentuk pemegang telefon bimbit yang boleh laras dan boleh lipat dengan menggunakan aplikasi SolidWorks.
bagi mengatasi masalah ketidakselesaan yang dihadapi oleh para pelajar UTSM semasa menggunakan pemegang telefon bimbit. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.